Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada bahagian kedua untuk kita berbincang pasal berkenaan dengan penulisan cerpen satu pengalaman sekitarnya. Okey, macam mana? Fahamkan yang saya cakapkan pada bahagian pertama uh, bahagian pertama tu? Okey, pada bahagian pertama kita sudah bercerita tentang uh, organ yang ada dalam tubuh sesebuah cerpen tu. Kita sudah tahu tentang apa tema, apa itu persoalan, apa itu uh, watak, perwatakan, macam mana kita nak cipta dialog yang baik, macam mana kita nak buat sudut pandang. Okey, untuk yang bahagian kedua ini pula saya akan bercerita tentang bukan berceritalah, berkongsi pengalaman macam mana yang dikatakan penulisan cerpen ni bolehkah ia jadikan satu kerjaya? Bolehkah ia menjana pendapatan kepada kita? Dan juga kita akan berbincang macam mana kita nak hantar cerpen tu ke media, apa yang diperlukan untuk menjadi seorang penulis, khususnya penulis cerpen. Ya, semua itu kita akan bincangkan dalam bahagian kedua ni. Okey, kita akan mulakan dengan sesi yang seterusnya, iaitu uh, bagaimanakah cerpen boleh menjana pendapatan. Okey, pada uh, sesi ini saya nak bercerita tentang macam mana katakan cerpen tu boleh buat duit kita. Bagaimana menulis tu, khususnya menulis lah, bukan menulis cerpen sajalah. Menulis tu boleh jadikan satu kerjaya. Bagaimana menulis tu boleh menjadi sumber pendapatan yang bagus untuk kita. Dalam konteks ni saya mungkin akan mengambil cerpen sebagai contoh lah, tapi boleh diaplikasikan untuk semua jenis bentuk penulisan. Bila kita menghasilkan cerpen, bukannya kita akan dapat duit daripada satu sumber je. Banyak sumber. Maknanya dia bila kita buat cerpen, dari cerpen yang sama kita boleh dapat daripada berkali-kali cerpen tu. Okey, nak tahu macam mana? Okey, pertamanya kita akan dapat honorarium. Honorarium ni ialah bayaran sekaligus bila kita hantar cerpen ke majalah atau ke majalah lah, bila diterbitkan kita akan dibayar lah. Biasanya dalam 100 atau 150 ringgit bergantung kepada syarikat penerbitan yang menerbitkan majalah tersebut lah. Kalau di Malaysia ni, biasanya penulis dia akan hantar cerpen ke DBP, sebab DBP ni penerbit kerajaan yang memang bayar cerpennya di setiap majalah-majalah yang diterbitkannya. Banyak majalah DBP ni. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang tak tahu lagi kan. Majalah DBP ni banyak, macam Dewan Sastra, Dewan Ekonomi, Tunas Cipta. Kalau Dewan Sastra tu lebih kepada penulis-penulis yang dah terkenal, yang mapan dah lama menulis. Tunas Cipta ni untuk penulis-penulis yang baru. Mungkin saudara-saudari boleh, kalau saudara-saudari nak mula menulis, boleh hantar kepada Tunas Cipta. Dia punya kriteria cerpen tu mungkin untuk penulis-penulis baru lah. Banyak lagi apa lagi untuk majalah-majalah DBP banyak berbelas-belas juga. Saudara-saudari boleh hantar ke sana, kita akan dapat honorarium lah bila kita hantar ke majalah-majalah tersebut. Itu DBP. DBP ni dia uh, uh, penerbit kerajaan. Saya selalu juga dulu hantar ke Dewan Siswa. Karya saya banyak juga, ada juga mula-mula saya menulis dulu, masa muda-muda dulu, saya hantar kepada Tunas Cipta. Malah cerpen saya rasa yang pertama pun saya hantar berjudul tentang editor itu. Cerpen tu terbit di Tunas Cipta. Kemudian tahun 2019 banyak juga terbit di Dewan Siswa.
artikel saya tulis artikel di Dewan Siswa. Okey, itu EVP. Malah ada juga penerbit-penerbit swasta yang terbitkan majalah, ada ruangan cerpen. Boleh hantar ke sana. Dan juga kita boleh hantar ke akhbar. Akhbar Mingguan Malaysia, Berita Harian, Selangor Kini. Kita boleh hantar yang mana akhbar-akhbar yang terbitkan majalah, yang ada ruangan cerpen. Jadi bila kita hantar, kita akan dapat duit, kita akan dapat honorarium dalam jumlah yang saya cakapkan tadi. Itu satu sumber pendapatan yang kita akan dapat. Okey, selepas honorarium, kita akan dapat pula royalty. Macam mana nak dapat royalty ni? Royalty ni apabila kita akan dapat apabila cerpen tu dibukukan. Cerpen tu dibukukan jadi sebuah buku. Bukan maksud satu cerpen, tapi sekurangnya 15 cerpen. Cerpen yang kita yang pernah terbit dekat media-media masa yang lain, kita kumpul-kumpul, kita hantar kepada satu penerbit dan diterbitkan. Contohnya macam saya 2 kumpulan cerpen saya, Bulan Jatuh di Tigrit dan Euphrates, dan 30 hari lagi itu sebenarnya adalah kumpulan cerpen yang pernah terbit di media masa. Dikumpul, kemudian saya hantar ke Institut Terjemahan dan Buku Malaysia dan diterbitkan di sana. Itu yang kedua, royalty. Royalty ni dibayarlah, adalah perkiraan dia untuk bayar royalty. Royalty ni dibayarkan berdasarkan harga buku, berdasarkan harga buku yang terjual, berdasarkan sebuah syarikat tu lah, bagaimana dia nak bayar royalty-nya. Okey, itu royalty. Kemudian bagaimana dia menjana cerpen? Bagaimana cerpen tu menjana pendapatan? Okey, bila cerpen tu menang anugerah. Bila dia menang anugerah, kita akan dapat duit daripada hadiah kemenangan tu lah. Contohnya ada banyak anugerah di peringkat negeri dan kebangsaan, sepertinya hadiah sastra Darul Ta'zim kat Johor, ada sastra Darul Ridwan di peringkat negeri, ada sastra perdana peringkat kebangsaan, ada sastra kumpulan utusan dulu sebelum masa kumpulan utusan masih ada. Jadi bila menang anugerah tu akan dapat hadiah yang kadang-kadang bernilai besar lah, dalam 5,000, 10,000, bergantung lah kepada jenis dan prestis anugerah tu. Kalau bagi contoh ni macam okey, saya bagi contoh lah. Tadi saya cakap cerpen saya yang satu cerpen saya Pak Husin, Bas Buruk, Calon YB dan saya. Calon YB dan saya tu terbit dalam Mingguan Malaysia. Bila terbit dalam Mingguan Malaysia, kemudian menang pula dia sastra kumpulan utusan. Dapatlah 3,000 menang ada sastra kumpulan utusan. Jadi dia jana 2 pendapatan dekat situ. Bagaimana dia jana pendapatan lagi? Okey, bila dah jadi buku yang kita kata kumpulan cerpen tadi kan, dah jadi buku banyak dalam buku tu ada bermacam-macam kumpulan bermacam-macam cerpen. Buku tu boleh dibeli oleh perpustakaan. Biasanya perpustakaan dia akan beli dalam 500 atau 1,000 naskah. Ada skim yang perpustakaan akan beli daripada penulis. Perpustakaan beli daripada penulis. Jadi dia beli tu, kita akan dapat duit daripada royalty buku, daripada cerpen yang dah jadi di buku tu, daripada pembelian perpustakaan. Sebab tu bila jadi penulis, kita kena tahulah, okey, kita kena macam ada cara lah, kita kena hantar kepada perpustakaan untuk dipilih sebagai buku yang diterima, kemudian dapat diedarkan oleh perpustakaan untuk perpustakaan negeri dan sebagainya. Jadi itu
adalah salah satu cara jugalah kita nak menjana pendapatan. Kemudian salah apa pendapatan tu boleh juga apabila cerpen tu jadi teks Komsas. Teks Komsas ni semua saya rasa kalau dekat Malaysia ni semua penulis mengidam-idamkan lah karya dia ni dijadikan teks Komsas. Teks Komsas tu adalah komponen sastra lah yang ada dalam subjek bahasa Melayu, mana dia pelajar kena ambil subjek Komsas ni. Mungkin saudara-saudari dulu masa kat sekolah pernah ambil teks Komsas ni. Jadi kalau saudara-saudari mungkin ingat apa cerpen yang saudara-saudari baca, kaji. Jadi cerpen tu sebenarnya yang terpilih tu dia akan dapat duit. Dia akan dapat duit dan sebagai satu bonus lah kepada penulisnya. Kerana dia mendapat bayaran yang lumayan. Okey. Tadi kita dah bincang pasal bagaimana kita dapat duit daripada royalty, daripada honorarium, daripada pembelian perpustakaan, daripada jadi teks Komsas. Saya nak berkongsi jugalah. Ini bukan berkaitan dengan cerpen lah, tapi dengan berkaitan dengan novel. Banyak juga novel yang ditulis bukan dibayar secara royalty, tapi dibayar secara lamsam. Lamsam tu makna dia dibayar sekaligus, dibayar secara terus, ataupun lebih senang kata kita tulis, kita jual karya kita kepada penerbit. Banyak penerbit buat begitu dan saya pun adalah salah seorang yang menjual karya saya. Kita berbincanglah, saya ingin bersuka nak berkongsi pengalaman. Saya berjual karya saya, walaupun dari segi dia kelihatan merugikan, tapi ada juga keuntungannya. Dulu sebelum masa muda-muda dulu, masa sebelum kahwin, saya aktif menulis buku dan saya dibayar satu buku beberapa ribu lah untuk mana saya dibeli lah. Sampai sekarang pun saya dibayar. Ada juga buku-buku saya yang dibayar seperti macam tu. Kita dengar macam tulis cerpen ni atau menulis ni dapat duit. Tapi saya nak bagi tahu juga bahawa ada realitinya dalam dunia penulisan ni. Ada juga kita hantar kepada majalah, kita tak dibayar pun. Cuma kita dapat keuntungan hasil karya kita tu diterbitkan lah. Bagi saya ada mungkin orang kata tak bayar tak nak hantar lah, tapi kalau kita penulis baru kita hantar jugalah walaupun kita tak dibayar. Sebagai salah satu kita nak cipta nama kita nak asal bakat kita supaya kita nak dikenali. Dalam bidang penulisan ni macam saya cakap tadi, bolehkah dia jadikan sebagai satu kerjaya? Boleh, tapi bergantung kepada pilihan masing-masing lah. Pada masa sekarang kita kena pelbagaikan genre penulisan. Kalau kita nak jadi penulis sepenuh masa, kita tak boleh bergantung pada satu jenis saja, nak tulis cerpen saja kan. Tak, kita kena pelbagaikan bentuk-bentuk penulisan kita. Mungkin kita boleh masuk pada penulisan skrip, drama radio ke drama TV ke. Sekarang ni ada kerjaya baru sebagai penulis kandungan, penulis media sosial, sebagai ghostwriter. Ghostwriter tu bukan penulis hantu ataupun hantu, tapi penulis panggil saya pun tak ingat dalam bahasa Melayu ni. Penulis apa, saya tak ingat. Mana dia kita kena pelbagaikan bentuk-bentuk penulisan kita kalau kita nak jadikan dia sebagai satu kerjaya. Macam penulis kandungan, penulis media sosial ni, kalau kita buka job street ke, memang banyak saya tengok dalam dunia media sosial sekarang ni yang lebih
dunia yang lebih pada media sosial, ramai orang nak penulis-penulis konten ni, konten yang menulis media sosial. Jadi kalau kita nak menulis tu jangan tumpukan kepada satu jenis genre saja. Perbanyakkan supaya penulisan tu boleh dijadikan satu kerjaya kita. Suka saya nak mengingatkan juga bahawa kalau kita memilih penulisan ni sebagai satu kerjaya, jangan kita fikir macam mana kita fikir dia boleh menjadikan kita kaya. Gitulah. Tak ramai penulis yang boleh yang sepenuh masa yang boleh kaya. Boleh bukan kita kata kaya lah, yang boleh hidup senang dengan menjadikan bidang penulisan sebagai kerjaya. Kita tengok pun saya dari segi pemerhatian sekarang lah, pemerhatian saya, banyak juga penulis yang menulis ni kebanyakan cikgu, dia ada kerjaya tetap, dia pensyarah. Jadi nak katakan penulisan tu kalau kita bergantung kepada penulisan, ada caranya lah kita untuk jadikan satu kerjaya yang menjadikan dia sebagai satu pendapatan yang tetap. Okey, mungkin kita dah faham bahawa bila kita tulis satu cerpen, dia tidak semestinya kita akan dapat pendapatan daripada satu cerpen tu. Kita akan dapat banyak pendapatan daripada cerpen tu. Cerpen tu dibukukan, jadi kumpulan cerpen, dapat royalti, dibeli pula oleh perpustakaan. Kalau kita bernasib baik, kita akan dapat pula jadi komsas. Jadi dia akan bercambah-cambah penulisan tu. Okey, sebelum saya terlupa, mungkin daripada cerpen tu kita boleh yang kita hasilkan kita boleh jadikan skrip drama radio, skrip drama TV. Cerita dia sama tapi kita alihkan kepada medium yang berbeza. Jadi daripada satu idea kita, daripada satu genre yang kita lakukan itu, kita boleh mengembangkan lagi supaya dia jadi satu medium lain yang boleh menjana duit kepada kita. Okey, itu berkaitan dengan bagaimanakah cerpen boleh menjana pendapatan kepada diri kita. Okey, selepas kita tahu macam mana cerpen tu boleh menjana pendapatan, kita nak tahu pula macam mana cara kita nak hantar cerpen tu kepada media. Macam mana cara dia? Okey, kita nak tahu. Okey, panduan macam mana kita nak hantar cerpen tu kepada media. Pertama sekali, apa benda yang kita perlu ada? Apa? Benda apa yang kita perlu ada? Pertamanya, kita perlu ada cerpen. Kita kena ada lah hasil karya kita nak hantar. Kalau kita tak ada, kita nak hantar apa? Kita kena ada cerpen. Maksud sini bukan kita kena ada cerpen. Makna kita kena mulakan usaha untuk menulis tu. Kita kena mulakan usaha untuk ada hasil karya kita untuk kita nak hantar kepada penerbit. Okey, kita dah ada cerpen. Bila kita ada cerpen, kita nak hantar tu macam mana? Macam mana cara kita nak hantar? Okay, sebab kita dah hasilkan cerpen macam saya cerita sebelum ni. Kita dah hasilkan satu cerpen yang ada tubuh badan dia yang cantik. Kita hantar kepada penerbit. Jangan tak hantar. Sebab satu kejayaan tu bermula apabila kita bertindak, apabila kita hantar. Saya cerita pengalaman. Saya dulu memang takut nak hantar cerpen. Takut di reject. Takut ditolak. Jadi saya tak hantar. Tapi saya fikir-fikir kalau kita tak hantar, kita tak tahu kita menang. Kita tak tahu karya kita akan diterbitkan atau tidak. Macamlah apabila cerpen saya tu yang saya kata Pak Osim Bas Buruk calon YB dan saya tu, panjang tajuk dia. Saya hantar ke Migran Malaysia. Kalau ikutkan saya rasa saya tak hantar. Kat saya takut ramai penulis kat Malaysia ni, layak ke aku tembus dekat Mingguan Malaysia ni.
Bila saya hantar dengan tak disangka-sangka, boleh pula menang hadiah utama SSKU. Dia macam juga kesnya buku yang menang hadiah sagu hati, buku budi menang hadiah sagu hati. Okey, ni buku dia. Nampak. Ini buku dia menang hadiah tempat keempat dia sagu hati. Saya buat mula-mula saya nak masuk sayembara ni, saya rasa ramai yang nak menang. Ramai yang akan masuk. Jadi saya rasa saya tak layak. Tapi last minute saya cuba juga, saya hantar dan akhirnya menang. Akhirnya menang juga walaupun sagu hati. Menewaskan beberapa ratus lagi penulis kan. Jadi bila kita nak menulis, kita kena buat. Kita kena hantar. Kita jangan fikir perkara-perkara negatif, apa yang berlaku selepas tu biarkan. Kita tulis dan hantar. Okey, lepas kita ada cerpen, apa yang kita kena buat? Lepas tu kita akan kena pasti cerpen tu dengan syarikat penerbitan yang kita nak hantar. Kena pasti. Biasanya saya tak buat cerpen dulu, kemudian saya kena pasti ke mana saya nak hantar. Ada juga, boleh juga. Macam kita tengok, aku nampak majalah Dewan Siswa ni lebih kepada golongan remaja, pelajar IPT. Jadi saya nak tulis cerpen yang bertemakan remaja di IPT ni. Mana dia, saya dah nampak majalah Dewan Siswa tu, kemudian baru saya tulis cerpen. Tapi boleh juga kita tulis dulu cerpen, kemudian kita fikir kat mana kita nak hantar. Pastikan kita tahulah, kita ni sebagai seorang yang pembaca, kita tahu cerpen kita ni layak dihantar ke mana. Contohnya kalau Telaga Biru, penerbit Telaga Biru, dia terbitkan banyak buku agama. Jadi janganlah hantar cerpen yang bercorak cinta-cinta tak patuh syariah tu kepada Telaga Biru. Memang akan kena reject lah. Sebab tu kita kena pandai, kena berfikir bila kita nak hantar sesuatu cerpen tu kepada media. Kita kajilah majalah tu lebih kepada sasaran dia apa. Macam saya, macam saya cakap tadi, Dewan Siswa DBP, dia lebih kepada siswa. Dewan Sastra lebih kepada sastra, yang bacanya golongan sastrawan, yang bacanya golongan ahli-ahli sastra. Jadi cerpen yang termuat dalam tu adalah yang kepada sasaran dia lah, yang peminat dia yang akan membelinya. Jadi yang editor akan pilih cerpen yang sesuai dengan majalah yang mereka terbitkan lah. Banyak berlaku cerpen yang ditolak bukan sebab dia tak bagus, tapi sebabnya dia tak hantar ke tempat yang betul. Sebab cerpen pasal contohnya remaja, tapi kita hantar kepada majalah yang untuk orang tua. Macam tu lebih kurang. Macam ya saya cakap, kereta kita rosak tapi kita hantar ke kedai baik basikal, memang tak kena lah. Kita kena hantar, kena buat cerpen dan pilih kesesuaian cerpen tu dengan syarikat penerbitan yang kita akan hantar tersebut. Selepas kita rasa kita dah pilih cerpen yang sesuai untuk dihantar ke mana, kita akan hantar. Sekarang ni mudah, kita semua pakai email je. Dulu kita hantar pakai surat. Kita tulis cerpen, lepas tu kita print pula, kita masuk dalam sampul, beli stamp, beratus beli stamp, tanpa stamp, hantar pergi pejabat pos. Nak sampai beberapa minggu sampai editor. Tapi sekarang senang, kita boleh je, tak perlu print pun, kita hantar je melalui email. Macam mana nak dapatkan alamat email editor ni? Jadi belilah majalah tersebut.
Kalau di bahagian di majalah tu adalah di bahagian isi kandungan tu ada nama editor di bawahnya atau mesti ada alamat email. Kalau akhbar biasanya belilah akhbar tersebut dan mesti di bahagian bawahnya ada syarat-syarat dia sikit, berapa patah perkataan yang diperlukan untuk kita hantar terbitkan dalam dalam akhbar tersebut, alamat email editornya, apa yang perlu kita hantar, gambar ke apa. Okey, satu sebelum saya tutup, bila kita hantar cerpen ke akhbar, kita kena tengoklah kepanjangan yang dia perlukan. Janganlah hantar terlalu pendek sangat cerpen tu. Jangan terlalu panjang sebab akhbar bukan akhbar je, majalah pun dia ada uh, ruang yang disediakan. Dia tak boleh nak ambil ruangan lain untuk letakkan dalam tu. Jadi bersesuaian lah, banyak cerpen yang di reject sebab dia tak terlalu panjang sangat ataupun terlalu pendek sangat kan. Okey, itu apabila kita hantar cerpen melalui email. Biasanya macam mana kita nak hantar cerpen email ni, macam mana? Kita hantarlah dalam bentuk soft copy. Macam hantar email soft copy lah. Cerpen tu kita buat cantik-cantik. Biasanya kita pakai Times New Roman langkau 1.5 ke 1.5 point 2 atau 1.5. Kemudian macam mana lagi, kita sertakan surat iringan. Bila kita email tu, jangan attach je cerpen tu terus hantar, kosong je. Editor yang terima pun cakap, apa benda ni, kosong je. Dan satu lagi saya nak cakap, nak ingatkan, jangan tampal cerpen tu dekat email tu terus attach lah, letak attach kita punya ni. Ada yang hantar terus dekat bahagian email tu itu kan. Buat surat iringan. Mana dia tulis satu surat, tulis surat macam surat rasmi lah, rasmi, nama semua, alamat semua, saya nama sekian, saya ingin menghantar cerpen saya yang berjudul ini kepada pihak tuan. Diharap pihak tuan dapat menilai karya saya ini jika bersesuaian dengan akhbar pihak tuan. Okey. Saya mengaku bahawa cerpen saya ni adalah karya asli saya. Okey. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak tuan kerana meluangkan masa untuk untuk menilai cerpen saya. Buat dalam bentuk surat rasmi dah. Boleh je kalau kita saya rasa macam tak sopan juga bila kita nak tulis saya hantar cerpen, boleh nilai untuk masukkan dalam cerpen awak. Tak sopan lah. Yang ni kita boleh yang macam keenam lah, fakta yang kelima tu, berbahasa dengan santun. Walaupun kita hantar email je, berbahasa dengan santun. Yang tu yang penting sekali. Tulis tu biar penuh, ejaan penuh. Jangan tulis macam ayat SMS, ayat budak-budak WeChat lah, yang comfort editornya orang sastra, dia baca nak faham apa benda dia tulis. Nak kena fikir pula pasal apa yang dia tulis tu. Tulis sesuatu tu, ayat surat iringan tu dengan santun lah. Beri salam, tulis dengan bahasa yang baik, ejaan penuh macam setakat dia. Sebab ni surat tu macam pandangan pertama editor yang akan terima tu. Dia nampak aja surat tu, dia dah pandangan pertama dia kepada orang yang hantar tu lah. Dia kata kalau kita hantar pun dengan ejaan yang berterabur, apa pula cerpennya yang nak dia nak luluskan untuk diterbitkan dalam akhbar ataupun majalah dia. Pernah satu ketika dulu saya dengar editor akhbar dia menurut bahawa ramai yang hantar cerpen dia tak ikut spek, bukan spek betul ni, spesifikasi
yang ditetapkan dalam untuk menghantar cerpen ke akhbar. Ikutlah apa syarat-syarat dia. Kalau nak tahu, belilah Mingguan Malaysia atau akhbar berita harian. Kat bawah sekali bahagian cerpen tu dah ada tulis hantar berapa patah perkataan ni. Ikut spek tu. Sebab ruangan cerpen ni dia memang apa, setiap macam saya cakap tadi, dia memang akan terhad lah apa, dia ada ruangan dia sendiri untuk apa, untuk siarkan dalam majalah. Okey, kita dah habis macam panduan menghantar cerpen ke media. Tapi saya nak buat satu kesimpulan dalam bahagian ni. Yang penting sekali kita kena berani. Kita kena berani untuk menulis dan kita kena berani untuk menghantar karya kita kepada media. Jangan takut ditolak. Penolakan adalah salah satu daripada jalan untuk berjaya. Saya sendiri berapa banyak kena tolak. Saya pernah satu manuskrip saya ditolak berbelas-belas kali. Akhirnya saya, sebab ditolak, saya biar je kat situ. Tak apa. Ditolak tu banyak kali. Bukan maksudnya walaupun saya dah ada banyak cerpen, tak apa, manuskrip tak ditolak, banyak ditolak, tak kisah. Kita penolakan tu bagus untuk kita sedar diri, untuk kita tahu kekurangan yang ada pada diri kita. Okey, itu panduan menghantar cerpen ke media. Seterusnya kita akan berbicara tentang bagaimana kita nak jadi penulis ni. Apa persediaan yang kita perlukan untuk jadi seorang penulis? Macam yang dekat slide tu. Persediaan menjadi seorang penulis. Pertama sekali, apa yang perlu kita ada? Pertama ialah betulkan niat. Dia macam orang Muslim lah. Orang Muslim kalau kita nak solat, kita kena ada niat. Macam tu juga penulisan. Bagi saya lah, ni saya tulis ni berdasarkan pengalaman saya, pemerhatian saya. Niat tu penting. Kita menulis sebab apa? Sebab mencari apa, sumber pendapatan. Tak salah, betul lah. Niat kita jadi sumber. Tapi kita kena fikir, apa tujuan kita menulis? Kita menulis ni untuk memberi pengetahuan kepada orang lain. Kita menulis untuk menyedarkan orang lain. Mana dia kita betulkan niat. Kalau dulu-dulu ulama-ulama apa, menulis kitab-kitab, sebab apa? Sebab dia nak bagi apa, turunkan ilmu dia kepada pembaca-pembacanya. Jadi kalau sebagai seorang penulis cerpen, kita tulis cerpen ni sesuatu tulis yang baik-baik. Itu yang saya tanamkan dalam setiap penulisan saya. Saya nak setiap penulisan saya ada moralnya. Mungkin orang cakap cerpen apa, karya tak semestinya ada moral. Tapi bagi saya, setiap karya saya ada sesuatu yang saya boleh jadikan sebagai sandaran saya di sana nantilah. Betulkan niat. Jangan harap, jangan fikir kita tulis cerpen ni ataupun kita terlibat dalam bidang penulisan ni sebab nak glamour. Orang kenal. Tak. Betulkan niat kita. Supaya bila niat kita betul, semoga kita dipermudahkan. Kita sentiasa dilimpahi dengan idea. Setiap cerpen yang kita hantar tu diterima dengan tanpa banyak soal oleh editor. Selepas persediaan, selepas persediaan kita jadi penulis tadi, kita kena betulkan niat. Kemudian apa lagi? Apa lagi yang perlu kita lakukan? Persediaan kita untuk jadi penulis. Apa? Okay, kita kena banyak membaca. Okay. Membaca. Penulis dan membaca ni satu yang tak dapat dielakkan lah. Untuk menjadi seorang penulis, kita perlu membaca
membaca, membaca dan membaca. Kalau penulis tak membaca, macam mana kita nak orang membaca karya kita, sedangkan kita sendiri pun tak membaca karya orang. Dengan membaca kita juga tu, kita boleh dapat idea, menambah pengetahuan kita. Kita boleh menghasilkan karya kita, menghasilkan dalam konteks ni cerpen yang baik. Kena perbanyakkanlah membaca. Kemudian okay, saya tak turunkan lagi dengan banyakkan membaca tadi tu. Banyakkan membaca. Kemudian yang ketiga, sentiasa mencari ilmu. Dia lebih kurang macam baca lah. Kita kena sentiasa mencari ilmu. Macam mana kita, kalau kita nak menjadi penulis ni, kita kena rajin lah cari ilmu. Contohnya kita pergi ke kelas-kelas penulisan. Sekarang ni banyak kelas-kelas penulisan. Sentiasa baca-baca tentang penulisan, macam mana mereka menulis. Ada satu buku, mana saya cari satu buku. Okey, ada satu buku. Buku ni, nampak tajuk dia. Tajuk dia Bagaimana Saya Menulis, diterbitkan oleh DBP. Bagus buku ni. Buku ni diceritakan tentang cerpen, kemudian proses dia buat cerpen tu macam mana. Diselenggarakan oleh Mawar Syafi'i dan Nisa Haji Harun. Maknanya bila kita baca tu, buku tu, kita tahu macam mana dia dapat idea nak hasilkan cerpen tersebut. Itu sentiasa cari ilmu. Kita boleh belajar melalui kelas penulisan. Dan yang lebih penting sekali, belajarlah tentang bahasa, tentang tata bahasa. Belajar, mungkin kita tak ada background tentang tentang bahasa, tapi benda tu kita boleh dapat dengan mencari ilmu. Kemudian yang keempat, bergaul dengan mereka yang sama minat dalam dunia penulisan. Untuk jadi penulis ni, kita tak boleh hidup seorang-seorang. Kita kena bercampur ataupun berada dalam satu circle kumpulan yang sama dengan minat. Sekarang ni dalam dunia media sosial, kita boleh saja berkawan dengan golongan penulis yang sama minat dengan kita dalam media sosial macam Facebook, Instagram, Twitter. Bila kita bercampur gaul dengan orang yang dalam bidang penulisan, kita akan dapat tahu maklumat. Kita akan tahu cara-cara menulis. Contohnya di FB, banyak page-page, grup-grup tentang penulisan ni. Add mereka dan jadikan kawan, ataupun add editor-editor yang ada yang kita tahu dalam Facebook. Mana tahu bila kita add dan jadi kawan, secara tak langsung mereka akan editor tu akan kenal nama kita lah. Bila dia kenal, kita hantar, dia kata ini add friend aku dekat FB. Jadi dia ada juga mempengaruhi dalam penilaian karya untuk diterbitkan. Dulu lama dululah ada satu kumpulan e-sastra. Saya terlibat dalam e-sastra dulu masa mula-mula saya menulis. Saya bercampur gaul. Masa tu e-sastra ditubuhkan oleh Dr. Ir Wan Abu Bakar, seorang pensyarah kejuruteraan, bukan aliran sastra pun. Dia terbitkan dan ramai. E-sastra tu mana dia elektronik lah. Pada masa tu belum ada FB apa semua kan. Rasanya belum ada. Jadi kami berkumpul dekat situ dalam sama-sama minat. Dari situ terbitlah nama-nama besar. Ramai-ramai dekat situ yang yang dah jadi penulis besar. Malah saya sendiri pun bertemu jodoh pun dekat situ jugalah. Isteri saya pun seorang penulis dan kami sama-sama dalam e-sastra pada masa tu. Seterusnya, untuk jadi penulis ni, kita kena berani. Kenapa saya cakap kita kena berani?
Kita kena berani, sebab kita kena berani untuk menghadapi penolakan. Macam yang saya cakap tadi. Takut karya ni tolak. Kita kena berani melawan prasangka buruk. Kita kena berani gagal. Kita kena berani mencuba. Kita kena berani menempis persepsi orang lain. Kita kena berani menghadapi kritikan. Sebab cakap kritikan. Okey, saya kongsi pengalaman. Saya pun pernah ada cerpen saya dikritik. Kata ada kata tak bermutu lah apa. Tapi saya terima kritikan tu sebagai satu pembelajaran, sebagai satu ingatan untuk saya membaiki cerpen saya tu. Jadi kita tak perlu melenting tak tentu pasal. Kita kena berani. Seorang penulis kena berani. Yang penting sekali beranilah mencuba, beranilah menulis dan menghantar. Itu yang penting. Berani. Kita kena berani dalam untuk menjadi seorang penulis. Selepas berani, kita kena sabarlah. Kena sabar. Sabar menghadapi penolakan. Kerana penolakan itu adalah perkara biasa. Sabar menunggu karya kita diterbitkan oleh majalah. Hantar je hari ni, esok atau minggu depan belum tentu diterbitkan. Jadi kita kena sabar. Sabar, jangan jadi satu nak ingatkan, jangan bila kita hantar karya kita hari ni, kita hantar kepada majalah Akhbar A. Ini saya nak cerita perkara yang kalau jadi adalah satu yang malang lah kepada seorang penulis. Kita hantar kepada Akhbar A, kemudian kita pun tunggu. Dah 2 minggu ni tak terbit pun aku punya cerpen. Hantar pula, kita pun hantarlah kepada Akhbar B. Kemudian kita pun tiba-tiba pada satu hari cerpen kita keluar di Akhbar A, keluar di Akhbar B. Jadi kita dilihat sebagai tidak beretika. Sebab tu kita kena sabar. Dalam penulisan, kalau kita dekat Akhbar 6 bulan saya rasa, sebab baru-baru ni saya hantar cerpen, dia tulis itu, dia kata, editor dia balas kata cerpen tuan akan dinilai dalam masa 6 bulan. Tuan tak boleh hantar ke mana-mana penerbitan lah. Jadi kalau kita hantar ada jangka masa 6 bulan untuk pihak penerbit tu nak terbitkan cerpen kita. Jadi janganlah 2 minggu kita hantar, terus kita nak hantar ke tempat lain. Nampak sangat macam tak sabar-sabar. Jadi bila berlaku dua cerpen yang sama terbit dalam dua media yang berbeza, kita akan dituduh sebagai tidak beretika. Itu yang kita tangkap sebagai seorang penulis. Persediaan untuk menulis cerpen, untuk menjadi seorang penulis, sentiasa menulis. Nak jadi penulis kenalah sentiasa menulis. Menulis ni banyak. Tulislah dekat Facebook, FB tu hari-hari tulis apa. Dan banyak juga dia tulis dekat Wattpad. Satu media yang digemari oleh sebahagian golongan lah, Wattpad. Yang mana kita sentiasa menulis lah. Tulis. Skill kita perlu diasah. Risau pun kalau kita tak asah dia akan tumpul. Begitu juga dengan penulisan. Hari-hari tulis. Tak kisahlah kalau kita tulis, kita tak karya kita tak dihantar. Mula-mula memang macam tu. Kalau tak macam tu, macam mana kita bila dah berjaya nak cerita pengalaman kita nanti kan. Sentiasa menulis. Teruskan menulis dan menulislah sepanjang hayat kita.
Itu persediaan menjadi seorang penulis. Okey, sebelum saya terlupa, persediaan menjadi penulis ni ada satu lagi. Apa dia? Saya dah terlupa dah tadi. Okey, belajar. Kita kena belajar tentang bahasa dan tata bahasa. Itu penting. Nak jadi penulis bukan senang. Kita kena belajar bahasa. Kita kena belajar macam mana mengeja dengan betul. Macam mana eja pensel. P-E-N-S-E-L. Ada yang tulis P-E-N-S-I-L. Macam mana nak tahu di dekat, di jauh, di tempat, di antara. Macam mana nak bezakan antara boleh dan dapat. Tapi itu kerja editor lah. Kita kena belajar sedikit sebanyak tentang bahasa, yang terutama sekali tentang ejaan lah. Amat malang kalau kita penulis ejaan pun kita tak betul. Memang akan ada editor yang akan betulkan ejaan saudara-saudari. Macam saya lah, saya sendiri seorang editor. Saya terima banyak manuskrip tentang penulisan. Saya pernah melihat manuskrip yang seteruk-teruk manuskrip sampailah sebaik-baik manuskrip. Saya pernah edit buku sastrawan negara, buku menteri pun pernah, buku macam sekarang ni saya tengah edit buku pelajar sekolah menengah, sekolah menengah. Saya tengah edit buku pelajar sekolah menengah, sekolah Sri Puteri dekat dekat Putrajaya. Bagus-bagus penulisannya. Sebab budak pandai kan. Saya pernah macam-macam lah. Dah banyak tahun saya jadi editor ni. Jadi seorang penulis tu kenalah belajar tentang bahasa. Itu penting sangat. Kalau tak tahu, ada cara dia. Contohnya, saya bagi. Kalau kita tak tahu macam mana ejaan ni, betul ke ada sempang ke? Serta-merta ni, perkataan serta-merta ada sempang ke? Tu, tak pasti. Buka laman web PRPM. Type PRPM ni. Pusat Rujukan Perpustakaan apa? Pusat Rujukan Pusuratan Melayu. Laman web DBP ni. Buka. Saya bila buat kerja editorial ni, inilah laman web saya untuk rujuk. Walaupun saya dah lama dalam editorial, tapi saya sendiri pun tak pasti. Kadang-kadang saya kena check juga. Saya kena check untuk apa? Untuk pastikan bahawa ejaan tu betul-betul seperti yang dalam kamus lah. Jadi boleh buka laman web PRPM ni. Okey, lagi satu saya lupa. Untuk persediaan menjadi penulis ni, yang tadi saya cakap pasal kita pernah bergaul dengan golongan penulis ni, penulis ni, saya nak bagi tahu dekat Malaysia sekarang ni ada ada trend baru, makna dia bila menghasilkan penulisan melalui pakat-pakat kumpul duit, kemudian pakat-pakat tulis, pakat-pakat jual. Ada situ. Sekarang ni siapa-siapa pun boleh terbit buku, menerbitkan buku jadi mudah. Kita kalau ada duit, kita boleh terbitkan buku sendiri. Sekarang ni macam trend sekarang ni, ada yang berkumpulkan modal duit, kemudian kita boleh menulis, kemudian dia dalam antologi lah, mana dalam satu buku tu banyak kisah-kisah banyak penulis dalam satu buku. Jadi bila kita berkawan dengan ramai orang yang dalam sama minat, pastinya akan timbul benda tu, akan kita tahu tentang adanya benda ni. Nanti bila kita tengok dalam Facebook ada siapa nak berminat untuk join antologi ni, ceburkan minat join sama. Sebab kalau kita nak ikut konvensional, kita hantar karya kita ke penerbit, tentu akan ditolak sebenarnya, tambah dalam situasi terkini. Jadi apa salahnya kita keluarkan modal sikit, kemudian kita join penulisan tu, confirm diterbitkan, kemudian
terus kita bergelar penulis. Kita dapat menghasilkan buku. Jadi itu sebagai satu semangat untuk kita berintizam untuk menjadi seorang penulis. Okey, itu persediaan menjadi penulis dan tambahan daripada yang tadi yang saya terlupa. Saya pernah ditanya, ada orang tanya saya, macam mana hang menulis lah? Hang dapat idea macam mana? Okey, kita akan bincang macam mana kita nak cari idea. Terus keluar membaca buku di internet. Okey, macam mana kita dapat idea? Sebab kita menulis ni perlukan idea. Macam yang tadi dia terus keluar tu, slide terus keluar tak sempat-sempat tu. Okey, melalui pembacaan. Kita penulis ni kena baca macam saya cakap tadi. Bila kita baca buku, kita baca ni kita menjelajah ke dunia lain, kita menjelajah ke negeri lain tanpa kita pergi ke negeri itu. Jadi itulah idea kita. Kita baca cerpen orang lain, kita dapat idea. Kita baca novel orang lain, kita baca sajak orang lain. Dari situ kita dapat idea. Pertama, membaca buku dan internet. Baca je lah, tak kisah baca apa pun. Memerhatikan sekeliling. Seorang penulis ni dia perlu seorang yang peka dengan keadaan sekeliling. Dia tengok, dia peka tau, bukan dia macam penyibuk, bukan dia jenis apa yang cakap suka jaga kain, tepi kain orang, tapi dia memerhati sekeliling. Dengan memerhati sekeliling ni dia dapat idea. Dia tengok sekeliling dia, tengok jiran dia, dia tengok jiran dia, dia dapat cerita daripada jiran dia. Okey, itu berarti sekeliling. Mengenai pengalaman kita, banyak orang menulis ni dia sebab pengalaman dia, kisah hidup. Kadang-kadang kita kisah hidup dia, kadang-kadang kita menulis tu cerpen tu daripada pengalaman kita, mimpi kita. Sebab tu ada teori kata penulis ni dia tulis kadang-kadang berdasarkan kisah hidup dia. Jadi kalau kita nak kenal penulis tu siapa, kita nak kenal bagaimana perwatakan dia, baca karya dia. Kalau karya dia macam tu, itulah dia, kata orang. Sebab tu kadang-kadang saya takut nak tulis karya yang teruk-teruk. Sebab kadang-kadang karya tu melambangkan diri kita, kan? Maknanya dia, kita dapat idea melalui pengalaman diri kita sendiri. Kemudian daripada cerita orang lain, orang bercerita, orang cerita kita dengar, orang cerita kita dengar. Jadi kita dapat idea, kita dapat daripada orang lain. Bagaimana kita dapat idea lagi? Berusahalah cari idea, berusaha. Sebab tanpa usaha kita tidak akan berjaya. Kita tak akan dapat memastikan satu cerpen yang bagus, satu karya yang bagus. Jangan kita mengeluh je, aku nak menulis ni tapi aku tak ada idea lah. Mana boleh macam tu. Kita kena berusaha cari idea. Pengalaman saya, ini buku Budi, buku yang saya tunjukkan tadi tu. Baca setakat buku ni menang sayembara penulisan novel kanak-kanak dan remaja, kan. Sayembara novel kanak-kanak dan remaja 2019. Buku Budi ni dituliskan berdasarkan pengamatan saya. Cerita Budi ni ada cerita kanak-kanak, cerita seorang kanak-kanak lelaki nama dia Budi. Dia seorang yang kedai. Dia menghadapi tekanan seorang yang kedai pula. Dia seorang yang kerdil. Okay. Dia seorang yang kerdil. Dia menghadapi tekanan, diejek oleh rakan-rakannya, tapi dia tak putus asa, dia semangat, dia guna kelebihan dia yang pandai melukis tu sehinggalah dia berjaya. Macam mana saya dapat idea kisah Budi? Okey, saya cerita. Ceritanya begini. Di tempat saya ni, bila saya keluar ke pekan, saya ternampak, saya selalu lihat seorang lelaki kerdil. Dia kayuh basikal. Dia pergi kerja. Selalunya saya nampak dia pergi masjid lah sebab dia pakai kopiah.
Dia pergi, saya tengok je dia, saya lupa, saya tengok. Kemudian saya nampak dia, saya berimajinasi macam mana dia tu di zaman kecilnya. Dan dia ada anak yang kedil juga yang saya tengok tu. Jadi macam mana anak dia atau dia sendirilah di apa, zaman kecil tentu dia akan diejek oleh kawan-kawan, diejek oleh, yelah, dia sendiri tentu akan rasa rendah diri lah, rendah diri, diri dia akan rasa rendah diri. Jadi bila saya memahati je, saya lihat tu, saya dapat satu idea nak buat buku budi. Jadi dalam buku budi ni ceritanya tentang apa yang saya perhatikan tu lah. Saya perhatikan watak yang real, yang ada dekat luar. Saya imajinasikan apa yang berlaku. Saya tulis. Dalam watak budi ni ada sahabat baik dia, seorang lelaki India, kawan sekelas dia. Cikgu yang tolong dia pun, cikgu yang banyak bantu dia adalah seorang cikgu Chinese. Saya suka untuk menulis watak yang berlainan kaum ni supaya nampak kesepaduan kaum dalam budi ni. Mungkin itu salah satu sebab dia menang hadiah Syahgurati jugalah. Budi itu sendiri, walaupun budi itu nama dia, tapi dia ada konotasi, dia ada maksud dia lain, budi, berbudi. Cikgu yang berbudi kepada anak dia, cikgu yang kawan yang berbudi kepada kawan, sahabat kepada sahabat, anak yang berbudi kepada ibu bapa yang berbudi kepada anak. Dah macam mempromosikan karya saya. Karya ni karya 2019. Okey, terus kembali yang pada tadi lah, bagaimana saya dapat idea. Saya cerita ni tentang inilah bagaimana saya dapat idea menghasilkan karya budi. Ada satu cerpen saya tulis cerita tentang yang slide yang sebelum ni. Saya ada tulis pasal perbualan pasal tentang kasut dan selipar-selipar. Itu idea bila saya dapat. Saya singgah solat dekat masjid, saya nampak selipar tersusun. Tengok selipar pun jadi dapat idea. Jadi benda yang kita hasilkan itu adalah daripada penglihatan, daripada pengalaman kita, daripada apa yang kita lihat. Itu curahan-curahan idea. Okey, itu. Yang penting satu lagi, macam mana kita nak dapat idea? Kita minta kepada Yang Maha Esa. InsyaAllah. Okey. Saya rasa sampai kat sini saja perkongsian pengalaman saya. Di bahagian kedua ni kita dah cerita pasal apa tadi? Kita bercerita pasal macam mana kita nak macam mana pendapatan mencerpen. Tengok tadi macam mana satu cerpen boleh menghasilkan beberapa sumber pendapatan lagi. Kita belajar macam mana nak menghantar cerpen ke media. Kita belajar macam mana nak dapatkan idea untuk hasilkan sebuah cerpen atau karya. Saya akhirnya ni kesimpulan lah. Saya berharap saudara-saudari yang dengar ni, tulislah, hantar. Tulis dan hantar, jangan takut. Itu yang penting. Dan saya juga nak minta maaf jika pembentangan saya ni, boleh kata pembentangan lah, untuk saudara-saudari tidak mendapati apa yang saudara-saudari fikirkan, ataupun banyak salah dan silap saya sepanjang dalam pembentangan ni. Mungkin suara tak clear, ataupun saya tersilap tersebut sebab saya
Apa yang saya sampaikan ni adalah daripada berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan apa yang saya tahu sebagai penulis cerpen dan juga sebagai seorang editor. Sebagai penulis saya menulis, sebagai seorang editor buku saya mengedit karya orang lain. Jadi kejayaan saya dan sebagai seorang kejayaan saya ni berkait dengan buku dan saya tumpahkan pengalaman tu dekat sini. Jadi terima kasih kepada pihak Universiti Malaysia Terengganu yang mengundang saya. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin satu hari nanti apabila serangan COVID ni tak ada, boleh kita bersua muka dan doa-doakanlah supaya COVID-19 ni terhapus daripada sini. Lagi saya nak minta, kalau saudara-saudari sudi dapatlah subscribe saya punya channel ni. Saya buat channel YouTube ni semata-mata untuk saudara-saudari mana tahu satu nanti bila saudara-saudari subscribe, bolehlah saya dah ramai orang follow, boleh saya tambah dengan konten-konten lain, insya-Allah. Okey, terima kasih sekali lagi kepada pihak universiti, kepada pihak jabatan dan kepada saudara-saudari yang mendengar semua ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat untuk kita secara bersama. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.